Itu di antaranya. Dan di kalangan orang Islam ini ada lagi syiar-syiar yang baik yang kita nampak. Banyak yang tak baik juga, tapi yang baik itu pun kita nampak lah, kan? Amalan-amalan yang sepatutnya dibuat itu dibuat, dan amalan yang sepatutnya dilaksanakan itu mereka mahu laksanakan kalau boleh. Belum boleh dilaksanakan, tapi kalau boleh dilaksanakan mereka nak laksanakan. Tidak macam dalam Kristian. Contoh, dalam Exodus chapter 30 onwards diceritakan mengenai dengan hukum jenayah ini, macam mana hukumannya kalau dalam Bible itu. Hukuman jenayah. Kalau orang berzina, hukumnya ialah rejam sampai mati. Orang mencuri, hukumnya potong tangan. Orang membunuh, hukumnya bunuh balas. Potong hidung balik. Potong telinga balik. Itu dia punya itu satu hukum yang orang Kristian tak nak buat. Dia tak nak buat dah. Zaman ini dia tak nak buat. Sebab apa? Sebab dia kata, dia attribute dia saying to Jesus. Yang kata Jesus pernah mengatakan bahawa leave unto Caesar was unto Caesar, and unto Jesus Christ the kingdom of God. Serahkan kepada Caesar urusan dunia ini, kepada Jesus Christ tu urusan akhirat, kerajaan Tuhan. Jadi kita ambil daripada Jesus Christ ni, dia punya ajaran-ajaran morality dia mengenai ketuhanan saja. Yang bab jinayat apa semua ni serahkan kepada Caesar. Jadi tak nak buat lah benda-benda tu. Tak nak buat. Bila tengok dalam Islam, orang Islam nak buat, cuma dia tak boleh buat lagi lah. Tapi dia nak buat, kan? Jadi saya kata, mana yang nak ikut Tuhan ni sebenarnya? Itu dilema besar, kan? Dilema besar. Sampai satu masa dahulu saya kata, saya tersedar siang hari, saya terduduk mengelamun, fikir, kan? Terduduk, cubit tangan, sakit, cubit pipi, sakit, hidup ni. Ini nanti kalau mati nak kena bakar. Mana yang betul? Kristian kata yang masuk syurga orang Kristiannya, orang Islam kata yang masuk syurga orang Islamnya. Engkau Kristian confirm masuk neraka. Takut. Saya kena buat pilihan. Nak buat pilihan macam mana? Bapak saya kuat Kristian, emak kuat Kristian, makcik-pakcik sekali-sekala dia datang tengok apa jadi tentera Kristus kami ni. Apa dah jadi pada dia ni? Hari tu balik dah tak makan khinzir dah. Awal, masa usia saya sangat awal lagi, saya dah tengok dalam Bible begitu. Saya tak sentuh dah benda tu. Sebab ini ajaran dalam agama Kristian pun tak boleh. Kenapa saya masih buat juga? Tak buat dah. Masa umur saya 17 tahun, saya buat keputusan bersunat sendiri. Bukan senang nak bersunat sendiri. Umur 17 tahun. Yalah, bukanlah buat sendiri. Mana buat sendiri? Klinik lah, hospital. Malu kan, umur dah 17 tahun. Tapi saya nak ikut apa yang dalam kitab, apa ajaran agama saya sebenarnya. Tapi saya kata tak boleh lah macam ni, kan? Macam mana ni ajaran agama macam ni? Tak. Dan akhirnya saya merasa betul lah apa yang orang kata bahawa agama Kristian ni sebenarnya adalah ciptaan manusia. Human made-nya. Orang cipta satu agama atas nama agama Kristian, padahal dalam Bible tidak begitu. Bapa saya ni seorang kapten kapal. Dia bawa kapal dan dia juga seorang peninju. Saya takut bapa saya tu. Jadi bila saya masuk Islam tu, saya masuk Islam masa belajar di Amerika. Saya tak masuk Islam masa di Malaysia. Takut dengan bapa. Bila pergi Amerika, rasa kebebasan, bebas nak jadi apa pun. Saya memilih untuk memilih agama yang fitrah kepada saya, agama Islam. Di Amerika, bila meluk agama Islam, malam saya memeluk agama Islam tu, saya merasa satu kebebasan, satu
kegembiraan yang amat sangat. Rasa satu beban yang selama ini menghantui terlepas, kerana saya telah berjaya memilih jalan kebenaran. Masuk Islam ni, ni saya cerita masuk Islam pula. Saya nak masuk Islam, saya jumpa seorang Melayu. Saya kata pada dia, brother, saya nak masuk Islam. Kelang kabut dia. Dia tak tahu apa nak buat. Nanti pergi cari orang Arab. Masuk Islam pun nak kena cari orang Arab. Saya masuk Islam di tangan seorang orang Arab lah, orang Arab Saudi, Qais Al-Syarbati. Dia seorang pensyarah bahasa Arab di situ. Malam tu dia nak terima syahadah saya tu, dia cerita pasal Islam. Saya kata tak apalah, saya dah tahu Islam, saya nak masuk Islam. Pendek dia malam tu, mengucap 2 kalimah syahadah, kata balik mandi. Balik mandi. Jadi bila saya balik tu, mandi tu, masa tu memang rasa terlalu, dia punya kesan dia, kita nak rasa masuk Islam ni, apa lagi yang lebih besar daripada pemberian nikmat Islam pada seorang itu. Menitis air mata, rasa bersyukur sangat. Saya kata rasa tu seperti orang yang mati hidup semula gitulah. Saya tak rasa perasaan tu lama sehinggalah bila pergi ke haji, masa wukuf di Arafah. Masa tu rasa balik perasaan tu. Jadi siapa yang pergi haji wukuf ke Arafah tahu perasaan macam mana. Sangat tinggi dia punya kesan. Jadi bila di Amerika masuk Islam ni, orang Amerika yang orang Islam di Amerika, cara menerima orang masuk Islam ni sangat bermakna. Orang-orang Arab ni, orang-orang Arab, orang Arab Afrika, daripada Somalia, daripada Palestin, daripada Arab Saudi, daripada Kuwait, dia orang ni berebut-rebut nak tawarkan kita, mari duduk kat rumah. 3 hari 3 malam duduk kat rumah. Kita pun masa tu bujang, pergi kan. Rasa macam mana indahnya ukhuwah Islamiah. Sebab di Amerika orang-orang Islam ni dia tak ramai. Saya ingat kalau kat bandar kita tu berapa puluh ribu orang dia punya penduduk tu, orang Islam mungkin dalam 200 lebih orang je. Ada Islamic Center di situ. Islamic Center ni pula memang dituju oleh orang-orang yang tak suka Islam ni. Dia campak telur, campak molotov koktail. Tahu molotov koktail? Dia bukan koktail minum tau. Bom api, nampak? Jadi ada satu masa tu dia orang, ada orang buat macam tu, kita kejar berapa orang Arab ni lah, kejar, dapat dia belasah dulu baru pergi polis. Dia punya rasa izzah dengan Islam, merasa bila terhimpit orang Islam ni dia menjadi kuat. Bila saya balik Malaysia, saya tak rasa benda tu. Culture shock pada saya orang Islam di Malaysia ni. Kita bila sembahyang jemaah, berhimpit, bukan sebab tak luas, masjid tu luas, kita tak ramai pun, tapi berhimpit kaki ni, rapat kaki ni. Sebab apa? Sebab kita rasa kehangatan ukhuwah, nak ikut sunnah Nabi, berebut duduk belakang imam solat tu, rasa nak hidupkan sunnah Nabi tu ada situ. Balik kat Malaysia, masing-masing satu sejadah, seorang satu. Ini tak ada. Saya pergi, nak cerita ni, saya balik ke Sabah. Saya orang Sabah Jadi sembahyang Jumaat yang pertama saya balik tu, saya pergi dekat masjid negeri. Saya tengok sampai kat dalam masjid tu dah ada ramai orang juga. Nampak satu kapet, baik je kapet tu pergi belakang imam kan. Saya pun pergi belakang imam. Kita dapat belakang imam, duduk memang belakang imam. Ada sejadah-sejadah. Saya kata special belakang imam, pahala lebih kot, orang berebut. Tak lama lepas tu ada orang datang kat tepi-tepi ni sembahyang. Tapi bagus juga dia orang tak halau. Sebab dia orang pun tengok mungkin siapa ni kan. Datang macam relax pergi depan kan. Tak apa dia nak. Rupanya yang sebelah saya tu, saya tengok muka macam familiar sikit muka ni. TYT. Punya pengalaman dia. Sebelah TYT, sebelah bodyguard dia.
Tapi nak cerita seorang satu lah sejarah kan. Inilah keadaan kita di Malaysia. Masing-masing, kau, aku. Satu sejadah seorang. Jangan masuk teritori aku. Mojo saya tak ambil yang nombor 2. Kalau nombor 2 saya ambil, memang saya pergi impit dah. Mereka kacau. Ni duduk dekat tengah tu. So ni. Tapi itu. Dan di Malaysia ni, kalau saudara baru masuk Islam, beribu-ribu yang masuk Islam yang tak ada siapa peduli pun. Tak ada siapa peduli pun, biar aja. Terasa sangat. Masa saya balik ke Sabah, saya tengok keadaan orang Islam ni kan, bukan tak ada saudara yang Islam. Ada, saya ada saudara yang Islam. Nenek saya ada adik kepada nenek betul, seorang tu masuk Islam. Ada ramai saudara Islam. Tetapi bila saya balik ke kampung, saya tengok, saya cari orang Kadazan. Saya Kadazan dusun Muslim saya tak jumpa. Saudara ramai ni, Kadazan dusun yang masuk Islam tu ramai, tapi saya tak jumpa. Sebab apa? Sebab semua dah masuk Melayu. Dia dah kahwin dengan orang Melayu, duduk dengan orang Melayu semua dah. Yang tinggal kat kampung tu semua Kadazan dusun yang tak ada, bukan Islam. Ini satu dilema juga lah. Yang menyebabkan orang Kadazan dusun yang belum Islam tu, dia rasa kalau nak masuk Islam ni kena buang dia punya budaya, kena. Jadi satu barrier, yang mana barrier itu dipergunakan oleh agama lain untuk mengatakan, baguslah kamu masuk agama kami kalau macam ni kan, tak payahlah masuk Islam. Masuk Islam kamu jadi Melayu. Kamu nak kekal sebagai Kadazan dusun, Kristian. Kamu nak kekal sebagai Cina, Kristian. Sebab kalau Cina pun masuk Islam, masuk Melayu. Saya pergi ke kampung, satu kampung lagi menarik lah. Orang panggil penghuni untuk bagi ceramah sempena Maulidur Rasul peringkat daerah, satu daerah di Sabah tu lah. Daerah ni unik. Daerah ni paling ramai lah saudara baru ni daripada suku kaum Kadazan dusun. Ke dalam 90% Muslim di situ Kadazan dusun. Saya pergi ke situ berharap Maulidur Rasul, tapi tak ada orang dusun. Orang dusun ni ada pakaian dia. Dia unik pakaian tu kan. Tapi saya tengok yang berharap tu semua Melayu. Semua Melayu. Padahal 90% daripada dia orang adalah Kadazan dusun. Ada satu yang unik lah. Dan dakwah di Malaysia ini, saya ingat, kalau kita tak boleh pecahkan mentaliti ini, bahawa masuk Islam ini masuk Melayu, dia akan susahlah nak masuk Islam itu kepada kaum lain. Padahal Islam ni bukanlah untuk seorang tu masuk Islam mesti masuk Melayu, tak semestinya kan. Di negeri Cina tu berapa ramai orang Cina Muslim. Di negeri India berapa ramai India Muslim, pakaian dia pakaian India. Di Cina tu pakaian dia pakaian Cina, tapi dia Muslim kan. Kenapa di Malaysia tak boleh? Ini bukan pendekatan perkauman, tetapi satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan orang masuk Islam. Dia tidak perlu meninggalkan budaya dia untuk dia memeluk agama Islam. Dan kesan dia, kita pernah buat satu perarakan di Bintulu tu masa dahulu, dan di situ ada masyarakat kaum Cina Muslim yang hampir dengan kita, dengan kami. Dan kita telah nasihatkan supaya dia orang ini bila buat Maulidur Rasul pakai pakaian Cina dia orang, menutup aurat dengan sempurna, tapi pakai pakaian Cina dan pamerkan dia punya kecinaan dia itu. Jadi dia orang buat dia punya seni, dia punya khat tu, tulisan Cina memuji Rasulullah kan, pakai pakaian Cina semua, berarak. Masa tu saya dipanggil untuk peringkat itu juga, peringkat daerah Bintulu, untuk berceramah mengenai Maulidur Rasul itu.